tak ada persediaan, bila berlaku apa-apa risiko, macam-macam isu yang terpaksa berhadapan. Contoh macam isu-isu ni kan, rumah kena lelong, harta dibekukan. So semua isu-isu ni berkait dengan MRTT tadi, takaful. Jadi kita kena faham apa yang ada dalam takaful yang ada dalam pembiayaan hartanah kita tu, supaya kita boleh bersedia awal. Kita tak nak kalau boleh tak nak elakkan daripada risiko ni lah, daripada isu-isu ni, sebab kita nak selamatkan rumah yang kita dah beli penat-penat kan. Sekarang ni beli rumah tu bukannya senang, bulanan pun bayar bukannya murah, tapi bila berlaku kematian, cacat kekal, sakit kritikal, rumah kita kalau tak jaga, tak ada persediaan daripada awal, mudah akan terdedah kepada risiko lelong. So tak dapat diwariskan pun. Jadi kita nak make sure rumah kita tu akhirnya dapat diwariskan. Okay. Okay. Sebab dalam tempoh kita nak selesaikan pembiayaan hartanah tu 35 tahun. Agak-agak 35 tahun tu tempoh masa yang panjang ke tak, Cik Zahari? Panjang juga kan. Jadi dalam tempoh 35 tahun tu, pelbagai risiko yang mungkin kita terpaksa hadapi, betul tak? Betul. Mungkin kena buang kerja, orang yang buat bisnes mungkin bisnes merosot, berlaku kematian, cacat kekal, sakit kritikal, kemasukan ke hospital. Semua risiko ni kita tak nak pun. Tapi kita kalau dah terpaksa kalau benda tu dah datang, kita terpaksa hadap juga. Cuma apa yang perlu kita buat, kena buat persediaan daripada awal. So beli rumah ni dalam tempoh 35 tahun ni bukan macam beli barang biasa yang bila kita beli dah jadi hak kita. Tapi rumah kita beli dengan loan. Betul tak? So rumah tu bukan milik kita lagi. Rumah tu masih milik LPPSA ataupun milik bank selagi rumah tu tak settle bayar. Kalau hutang tak boleh settle, bank ataupun LPPSA boleh lelong. Sebab tu milik dia, bukan milik kita. Bila dah hutang dah settle, baru boleh tukar nama kepada milik kita. So saya nak terangkan tentang MRTT. Cik Zahri tak tahu, tak pernah dengar ke MRTT? Tak pernah apa, baru first time beli rumah. Oh ya ke? Sebab ramai je orang yang belum beli rumah tapi diorang sebut-sebut MRTT tapi mungkin ramai yang tak faham tentang perlindungan dia. So tak apa, kita fahamkan. Dalam loan Cik Zahari tu, LPPSA dah masukkan MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Okay, takaful ni tujuan dia untuk lindung pembiayaan hartanah Cik Zahari. Okay. So kalau berlaku, apa yang dia lindung? Bila berlaku kematian, bila berlaku cacat kekal, hutang tu dah disettle oleh takaful insurance lah, takaful company daripada MRTT. Sebab MRTT tu dia dah masukkan sekaligus dalam loan selama 35 tahun. Okay, contohnya macam ni, kalau beli rumah, Cik Zahari beli rumah 145 kan? 145. Okey, 145. Okey, kat contoh kat sini dia letak 500,000. Okey, contohlah beli rumah 500,000 selama 35 tahun. Okey, Mortgage Reducing Term Takaful MRTT ni maksud dia reducing, dia berkurang. Apa yang berkurang adalah perlindungan dia. Contoh kalau kita beli rumah 500,000, 35 tahun, LPPSA akan masukkan MRTT coverage 500,000 juga. Bila kita bayar rumah tu tahun demi tahun, baki hutang pun akan berkurang, kan? Okey, baki hutang dah berkurang jadi 250,000 pada tahun ke-20. MRTT takaful yang awalnya kita coverage dia 500,000, dia pun akan turut berkurang mengikut baki dan tempoh loan. Dia pun akan berkurang sama. Itulah maksud dia reducing term. Bayaran tu sekali lah masuk dalam loan tu kan? Apa dia? Yang macam pembayaran untuk MRTT ni, dia sekali termasuk dalam loan tu lah kan? Ya, betul, dia dah masukkan dalam loan. Sebenarnya kita ada dua pilihan kalau kita beli rumah. Kita nak ambil MRTT ke ataupun MLTT. MLTT ni life takaful lah.
So kita ada dua pilihan. Kalau MRTT, jumlah perlindungan dia berkurang. Macam tadi, kalau kita meninggal pada tahun ke-20, walaupun awalnya kita ambil 500,000, tapi pada tahun ke-20 dia dah berkurang jadi 250,000, dia ikut baki loan. Tapi kalau life takaful, MLTT, dia level. Dia level. Contohlah kalau kita ambil life takaful dekat luar, 500,000 juga, meninggal pada tahun ke-20, baki hutang ada 250,000 lagi, tapi pampasan yang waris terima tu tidak berkurang. Dia kekal 500,000 lah. Dia tidak berkurang. Itu maksud MLTT ataupun life takaful. Yang kita ada pilihan untuk ambil sebenarnya, tapi untuk LPSA kita tak ada pilihan. Memang dia bagi MRTT sahaja. Okay. Cuma kita nak kena faham bila bila LPSA dah bagi MRTT, apa kekurangan yang ada dalam MRTT yang kita nak kena tampung. Okay. Dia hanya fungsi melindungi pembiayaan hartanah yang Cik Zahari beli ni sahaja. Dia tak boleh bawa. Dia memang akan terbatal kalau Cik Zahari buat refinance ke rumah tu. Refinance ni maksudnya buat hutang semula. Nanti bila 10 tahun, 20 tahun akan datang, rumah tu nilai dah naik 300,000 lah contohnya. So Cik Zahari nak refinance rumah tu, nak buat loan semula. MRTT ni dah terbatal. Dia dah tak ada dah. Faham tak? Faham. Tapi kalau takaful, life takaful, MLTT, dia tak terbatal. Dia melindungi semua hutang-hutang yang kita ada. Bukan je hutang rumah. Kalau MRTT dia melekat dengan rumah tu. Dia melindungi pembiayaan hartanah yang kita beli sekarang. Tapi MLTT dia melindungi semua hutang-hutang yang kita ada. Hutang kereta ke, personal loan ke. So dia boleh melindungi semua hutang kita. Dan dia boleh pindah milik. Kalau kita nak beli rumah, kita nak jual rumah sekarang, nak beli rumah nak beli rumah baru, nak refinance, kita dah tak perlu dah nak beli MRTT yang baru, tak perlu nak beli insurans yang baru, sebab benda ni kita boleh bawa. MLTT ni dia boleh bawa aje, dia tak terbatal. Dia melekat dengan diri kita. Kalau MLTT life takaful ni dia melekat dengan diri kita. Kalau MRTT dia melekat dengan hartanah yang kita beli sekarang ni sahaja. Boleh faham tak setakat ni? Ya, faham. Dan yang ni yang penting, perlindungan. Boleh nampak slide ni? Nampak. Okey, perlindungan ni yang paling penting. Perlindungan MRTT hanya cover kematian dan juga hilang upaya kekal sahaja. Untuk MRTT dia dah cover penuh. Kita dah tak risau sangat. Kalau bank banyak je yang dapat MRTT tak cover penuh. Contoh beli rumah 500,000 tapi dapat MRTT 250,000. Banyak sangat kes macam tu. Tapi LPSA dia dah cover penuh. Beli rumah 145, 35 tahun dia dah cover dah hutang 145 dalam tempoh 35 tahun. Cuma dalam tempoh itu hari saya tengok loan harga rumah 145, pinjam lulus 16 lebih kot. 16 lebih tu termasuk loan agreement plus MRTT lah, kan dia masuk MRTT sekali tadi saya cakap dia masukkan dalam loan kan. Itulah. Contoh beli rumah lulus berapa, 165? 16 berapa lah, lepas saya lupa dah, nak kena tengok balik kat email lah. Okay, tapi 16 plus lah. Okay, contoh 165, tolak harga rumah 145. Tolak loan agreement mungkin dalam 2,000 lebih kan contoh. So 17,500 ni adalah takaful yang kita bayar sekaligus dalam loan. RTT. Maknanya masa kita pergi sign kat pejabat lawyer ni, kita ada kena buat pembayaran lain ke apa? Tak perlu pun, dia dah masuk dah. Dan ni bukan cakap pasal pembayaran lah, cuma kita nak kena fahamkan takaful. Takaful yang ada dalam pembiayaan. Cuma Cik Zahari untuk beli rumah rumah perwira kan dia ada kos SMP. Okey. Dan satu SMP, satu yuran guaman loan. Yang kita dah maklumkan sebelum ni kan ada 3. Satu booking, satu yuran guaman SMP, satu yuran guaman untuk loan agreement. Betul tak? So untuk yuran guaman loan boleh masuk dalam loan. Kita dah masukkan pun dalam loan. Okey. Yuran guaman SMP tu
Yang tu kena bayar asing. Dalam 2000 lebih saya. Dalam 2000 lebih je rasanya. Sebab harga murah je. Yuran guaman SMP ni, kalau orang yang ada KWSP boleh guna KWSP juga untuk bayar. Yang tu je lah nanti kena bayar dekat lawyer dalam 2000 lebih ni. Okey. Itu je. Tapi yang tu Kalau bahagian booking, kos lawyer lah. yang booking? Booking nantilah kalau dia orang minta baru bayar. Nanti minta bayar. Itu pun tak Saya banyak pun, kan? Itu pun tak banyak kan? 500 je untuk LPSA. Sebenarnya sekarang ni saya dah malas nak urus perwira. Siapa yang nak apply perwira saya terus bagi pemaju je sebab proses perwira ni agak complicated kan. Cik Zahari pun proses dia terlalu lama. Lepas tu sangat-sangat complicated nak kena lalu LPHP dengan karenah pemaju macam-macam lah. So saya dah tak uruskan lah perwira sekarang ni. Kalau orang nak apply perwira saya terus bagi dekat pemaju yang uruskan. Proses dia tak macam projek biasa, agak sangat-sangat complicated. So, sekarang ni macam Cik Zahari sendiri pun ada terima surat pergi temuduga kan, sedangkan loan dah lulus, semua dah lulus, tiba-tiba dipanggil temuduga pula. Itu yang saya pelik tu. Tu ramai orang pelik kan. Jadi dengan pihak pengurusan LPHP yang cacar merbanya, dengan pemaju yang pengurusan pun yang saya pun dah tak sempat dah nak melayan karenah diorang tu. Saya fokus pada projek-projek biasa je. Tapi kalau nak apply tak apa, boleh je. Semua saya akan bagi kepada pemaju untuk uruskan terus. Cumanya Cik Zahari dah lulus loan. Tanggungjawab saya jugalah untuk nak fahamkan Cik Zahari ni tentang macam mana kita nak jaga hartanah ni daripada dilelong, dibekukan. Kita tak nak tinggalkan beban kepada waris. Jadi biar kita ada persediaan awal. Okay, so kalau berlaku kematian ataupun cacat kekal, MRTT dah cover penuh. Cuma dalam tempoh, waris nak menuntut MRTT tu, tempoh tuntutan dia sangat lama, 6 bulan ke 1 tahun. Okay, dalam tempoh 6 bulan ke 1, ada banyak kes yang 1 tahun pun belum selesai lagi tuntutan. Selagi tak settle tuntutan, waris kena teruskan bayar balik rumah. Bulanan Cik Zahari berapa? 705. So, kalaulah berlaku kematian ataupun kematian lah, wife mampu tak untuk teruskan bayar balik pinjaman 705 tu belum masuk lagi komitmen lain, komitmen anak-anak apa semua kan. Mampu tak dia nak bayar dalam tempoh 6 ke 7 setahun sementara nak tunggu MRTT selesai? Tak mampu. Jadi ada solution dia, kejap lagi saya akan tunjukkan. Okey. Itu MRTT lah, kekurangan MRTT. Cuma kita tak boleh nak pilih untuk LPSA sebab memang dia dah bagi full. Kalau orang ambil bank, dia boleh pilih sama ada nak ambil MRTT ataupun MLTT. MLTT ni adalah life takaful dekat luar lah. Cuma bank dia mensyaratkan kalau kita tak ambil MRTT dengan bank, rate dia tinggi sikit. Kalau ambil MRTT dengan bank walaupun minimum je. Kalau kita ambil contoh, kita ambil bank tu bagi minimum 5 tahun. Seminimum yang dia boleh bagi. Okay, kita ambil lah minimum sebagai cukup syarat dapatkan rate yang lebih rendah je. Lepas tu kita ambil MLTT kat luar. Bank kita boleh buat macam tu. Tapi LPPSA kita tak boleh pilih, dia memang dah bagi MRTT, cuma kita boleh top up. Mana yang ada kekurangan dekat MRTT ni kita top up dekat dengan life takaful MLTT. Okey. Perlindungan dia, kematian dan cacat kekal. Kalau macam tadi saya cakap, kalau berlaku kematian, Cik Zahari dah cakap isteri tak mampu nak teruskan rumah, bayar balik rumah. Kalau hilang upaya kekal, kalau cacat kekal, masa tu dah tak ada pendapatan, hilang pekerjaan, mampu tak nak meneruskan bayar balik pinjaman tu dengan kos-kos sara hidup yang lain yang nak kena tanggung dalam tempoh 6 ke setahun tu? Agak membebankan tak? Confirm beban. Dan itu MRTT lah yang Cik Zahari kena tahu apa persediaan Cik Zahari. Okey, untuk MLTT, okey, dia tak cover sakit kritikal MRTT. Sebab tu tadi Cik Zahari tengok kan isu rumah nak kena lelong sebab bila berlaku sakit kritikal rumah kena lelong. Itu biasa biasa dengar tak? Biasa.
Sebab MRTT memang tak cover langsung sakit kritikal. Memang kita tak nak pun risiko tu. Tapi kalau risiko tu datang, terpaksa hadap juga. Cuma apa yang kita boleh buat, kita kena bersedia. So kalaulah sakit kritikal dengan kos rawatannya kan, mampu tak kita nak teruskan? Yang ni langsung tak cover. Kalau macam kematian dengan cacat kekal, bolehlah kita nak bertahan dalam tempoh 6 bulan ke setahun tadi kan. Tapi kalau sakit kritikal, nak tak nak kena teruskan bayar balik pinjaman. Agak berat tak rasanya? Yang mana? Yang MRTT tu? MRTT. Tak ada cover sakit kritikal. Berat. Semua ni ada solusi. Cuma kita nak, sebab tu kita nak fahamkan. Kalau kita tak faham apa fungsi, kita pun tak akan buat persediaan, betul tak? Betul. Apa yang dia cover, apa tak cover. Kita rumah dah lulus, kita dah dapat rumah, tapi dalam tempoh 35 tahun kita nak membelah hartanah tu, kita tak tahu pun apa yang kita nak kena bersedia sebenarnya. Jadi sangat-sangat penting. Tapi kalau macam kita ada life takaful, dia ada dah kematian, dia cover cacat kekal, dia ada tabung sakit kritikal, yang pampasan dia waris boleh terima dalam tempoh 30 hari bekerja sahaja. Tak adalah selambat MRTT. Jadi kalaulah Cik Zahari rumah tadi dah cover full MRTT, lepas tu top up dengan life takaful untuk ada tambahan tabung sakit kritikal, lepas tu bila meninggal waris dapat, sebab penama life takaful ni adalah hibah takaful lah, benda yang sama je. Kalau berlaku kematian, kalau MRTT tadi, duit tu akan dibayar kepada LPPSA. Contoh baki hutang tadi ada 250,000 kan. Takaful MRTT baki 250,000 ni akan dibayar terus kepada bank ataupun LPPSA. Waris tak ada terima apa-apa. Waris tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ada life takaful, bila kita meninggal, penerima dia adalah waris kita. Contoh dekat sini kalau kita ada life, kalau orang ambil MLTT, dia meninggal pada tahun ke-20, baki hutang ada 250,000 lagi. Kita ambil life takaful 500,000. Bila meninggal, waris masih dapat 500,000. Waris yang dapat. So waris boleh bantu kita lupuskan hutang, baki hutang 250,000 ni. So dia ada balance lagi kan, 250,000. Betul tak? So balance tu waris boleh gunakan untuk kelangsungan hidup. Dia boleh gunakan untuk bantu kita lupuskan hutang-hutang lain juga, bukan hutang rumah. Macam tadi saya kata, MLTT dia lindungi semua hutang-hutang kita. Kalau MRTT, dia settlekan rumah tu je, waris tak dapat apa-apa. Tapi MLTT diberi kepada waris, waris boleh settlekan semua baki hutang yang kita ada. So kita pun meninggal dalam keadaan bebas hutang, tidak meninggalkan beban kepada waris. Betul tak? Betul. So kalaulah berlaku kematian, walaupun MRTT dah cover, kalau kita top up dengan life takaful, yang pampasan diberi kepada waris dalam tempoh 30 hari bekerja. Kalau tadi Cik Zahari kata dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun, isteri memang tak mampu nak bayar balik rumah tu dengan kos-kos sara hidup yang lain. Tapi kalaulah kalau Cik Zahari meninggal, wife dapat dalam 300,000 lah contohnya, 300,000 dalam tempoh tak sampai mungkin sebulan. So dengan pampasan yang dia dapat tu, boleh tak dia teruskan bayar balik rumah, sementara MRTT nak selesai, kos-kos sara hidup yang lain. Agak boleh tak dia bayar? Kalau Cik Zahari ada buat simpanan sikit dalam life takaful. Betul lah, boleh lah. So dia ada duit, orang kata apa, pampasan yang diterima daripada life takaful ni untuk teruskan bayar balik pinjaman. So kalau berlaku sakit kritikal, rumah still nak kena teruskan bayar balik. So ada juga pampasan yang kita terima daripada life takaful, boleh teruskan bayar balik pinjaman. Tak adalah bila sakit 2 kali sakit, dengan hutang lagi, dengan simpanan lagi, simpanan tak ada. Jadi macam bulan 6 ke bulan 7, bulan 6 kita ada buat seminar MRTT dengan MLTT. Kita ada panggil seorang pensyarah ni, seorang pensyarah, isteri pensyarah, suami dia meninggal tinggalkan hartanah yang bernilai 2 juta, lebih daripada 2 juta, simpanan dia 1 juta ditinggalkan. Tapi dengan simpanan yang tinggal 1 juta pun isteri dia
terasa gelap sebab semua harta yang ditinggalkan akan dibekukan untuk melalui proses faraid. Betul tak? Isteri tak akan boleh guna semua 1 juta tu. Dengan harta-harta yang dia ada semua akan dibekukan untuk melalui selagi proses faraid tak selesai. Jadi sebab suami dia tak ambil life takaful, tak ada life takaful. Kalau suami dia ambil life takaful, yang hanya life takaful, CJ takaful tu sahaja yang tak dibekukan. Kalau kita letak isteri sebagai penama meninggal, isteri akan dapat duit tu dalam tempoh 30 hari tanpa waris-waris faraid yang lain. Dia orang tak boleh tuntut, dia orang tak boleh nak petikai. Duit tu memang akan dapat kepada isteri dan tak dibekukan. Itu sahajalah yang isteri boleh gunakan untuk teruskan bayar balik pinjaman, hutang kita dan sebagainya. So ini selalu anggapan lah kalau macam contoh Cik Zahari beli rumah atas nama Cik Zahari seorang kan? Ke ada SMP tu ada letak nama wife tak? Tak ada. Okay, nama Cik Zahari seorang rumah tu. Ramai yang beranggapan bila rumah tu nama suami, bila suami meninggal, rumah tu akan dapat dekat isteri terus. Betul tak? Betul. Tapi hakikatnya isteri tak dapat semua. Rumah tu tak diberi, bukan jadi milik isteri sepenuhnya. Sebab apa tahu tak? Cik Zahra boleh tahu tak sebab apa? Sebab faraid Ya, sebab dalam rumah tu ada bahagian-bahagian waris faraid yang layak. Bahagian bapa, bahagian ibu. So semualah harta yang Cik Zahari akan tinggalkan, simpanan ke, ASB ke, tabung haji ke, rumah yang nama Cik Zahari, semua akan dibekukan sebab nak melalui proses faraid. Tapi kalau waris faraid yang layak diorang hadiahkan kepada isteri, so alhamdulillah lah, isteri tak adalah risau sangat. Tapi kita kena buat persediaan. Kita tak tahu kan, macam kes Abang pun kita dah tengok dah macam mana. Kalau waris faraid yang layak ni diorang nak tuntut bahagian diorang, isteri ada duit tak untuk bayar bahagian waris? tak mungkin lah, tak ada kot. Dan kalau dia tak ada, solusi terakhir terpaksa jual lah rumah tu, baru boleh agihkan. Jadi Cik Zahari nak tak rumah tu terjual semata-mata untuk, yelah kita tak tahulah kan waris kita nak tuntut ke tak, tapi kalau dituntut, isteri tak ada simpanan, terpaksa jual. So macam mana isteri dengan anak-anak nanti nak duduk? Sebab kita beli rumah ni nak isteri dengan anak-anak kita duduk, betul tak? Betul. Jadi apa plan Cik Zahari? Kalaulah berlaku kematian tadi dan juga cacat kekal dalam tempoh 6 ke 1 tahun tu, dengan berlakunya sakit kritikal, ada simpanan tak untuk teruskan bayar balik? Takkan tak ada lah. Jadi Cik Zahari rasa apa solusi dia yang terbaik? Boleh top up ke itu insurans tu masuk ke MRT? Ya, boleh. So saya dah buatkan untuk Cik Zahari punya ni. Contohlah Cik Zahari nak menyimpan sendiri. Kita buat simpanan lah. Contohlah plan Cik Zahari nak menyimpan. Simpanan tak cukup, mungkin nak menyimpan RM200 sebulan. Cik Zahari menyimpan RM200 sebulan, 10 tahun berapa? 200 darab 12 darab 10. 10 tahun baru dapat RM24,000. RM24,000 kalau lah meninggal dalam tempoh 10 tahun, RM24,000 tu cukup tak nak settle hutang? Tak cukup. Okey, kalau lah sempat menyimpan 30 tahun, RM200 simpan sendiri selama 12 bulan, setiap bulan 30 tahun. Baru dapat RM72,000. Tak sampai 30 tahun menyimpan RM200 sebulan, baru dapat RM72,000. Tak cecah pun RM100,000 lagi. Tapi apa plan yang terbaik yang kita boleh ada? Dengan simpanan takaful sahaja, life takaful yang MLTT tu tadi, simpanan tak sampai RM200, tak sampai pun 10% gaji Cik Zahari, net kan, gaji bersih saya tanya tadi RM1,700 something kan. Tak sampai, kira dalam 10% lah. 10% Cik Zahari dah boleh sediakan, dah tak perlu risau dah kalau berlaku cacat kekal ke, kematian ke, dah ada dah kita dah sediakan RM300,000 tunai kepada waris. Sekiranya meninggal,
waris dapat 300,000. Baru menyimpan setahun, 2 tahun, kalau tadi kita menyimpan sendiri 30 tahun pun tak capai lagi 100,000. Tapi solusi terbaik yang kita ada, simpankan sikit dalam takaful hibah. Sebab takaful MLTT ni adalah takaful hibah, benda yang sama lah. MLTT, life takaful hibah ni benda yang sama sebenarnya. Jadi kita menyimpan sikit dalam takaful supaya supaya kita dah ada perlindungan. Bila berlaku kematian, waris dah ada 300,000 minimum. Plan ni sebenarnya dia ada peningkatan setiap 5 tahun 10%. Tak ada dekat mana-mana plan takaful yang lain. Ni di bawah Great Eastern. Kenapa saya pilih Great Eastern untuk di bawah pengurusan risiko kewangan? Sebab Great Eastern dia punya kekuatan kewangan, kalau tengok dekat report Bank Negara Malaysia, kekuatan kewangan dia sangat-sangat kukuh sebab dia joint venture dengan GLIC, Government Link Investment LTAT, Lembaga Tentera Angkatan Malaysia, Koperasi Tentera. So Great Eastern dia JV dengan Koperasi Tentera. Kalau Prudential, AIA tu famous kan? Itu diorang joint venture dengan bank, macam AIA dengan Public Bank, Prudential dengan BSN, tapi produk diorang sangat-sangat mahal dengan bank. Bulanan diorang kalau 300,000 ni semua dah 200 lebih ke atas. Ramai klien saya yang daripada Prudential bertukar kepada Great Eastern, daripada AIA bertukar ke Great Eastern sebab dapat jimat banyak bulanan dia. So plan daripada Great Eastern ni tahun lepas dapat award sebab dia ada peningkatan. Jumlah bulanan yang kita bayar, simpanan tu sama je setiap bulan, tapi jumlah hibah tu meningkat setiap 5 tahun 10%. 10% daripada jumlah hibah yang kita ambil. Contoh kalau ambil 300,000, meninggal pada tahun kelima, waris dapat 330,000. Assalamualaikum Cik Zahri. Cik Zahri okey ke? Assalamualaikum Cik Zahri, okey ke? Dengar ke? Cik Zahri unmute. Cik Zahri boleh tak unmute? Okey. Okey. Lain tak okey ke? Sorry. Ada incoming call tadi. Ada balai telefon. Ada kemasan. Okay. Alright. Okey, sekejap je nak habis dah. Okey, tadi kalau dengan simpanan RM200 pun kita tak boleh nak capai kan 100,000 dalam masa 30 tahun. Tapi dengan apa solusi yang kita ada melalui simpanan takaful ni, sebab takaful ni kan konsep dia tolong-menolong. Kita menyimpan, semua orang menyimpan, duit simpanan tu akan masuk dalam satu tabung, nama dia tabung tabaruk. So bila semua orang menyimpan masuk dalam satu tabung, jadi salah seorang peserta yang berhadapan dengan risiko, duit daripada tabung tabaruk ni lah yang akan diberikan kepada peserta. Itulah pentingnya kita ada sikit simpanan dalam takaful sebab kita tak mampu nak menyimpan sendiri untuk dapatkan 300,000. Betul tak? Betul Puan. Jadi plan ni dia sampai 100 tahun sebenarnya. Dia cover kita sampai 100 tahun. Tapi kalau MRTT tadi dia cover sampai 35 tahun pinjaman je. Tapi plan ni dia cover kita sampai 100 tahun. Cuma bulanan yang kita perlu menyimpan RM172.45 ni kalau nak ambil 300,000, dia sampai umur kita 60 tahun. Bila sampai umur 60 tahun, 60 dia akan auto sambung ke 80. Lepas tu dia akan sambung lagi ke 100 tahun. Masa umur 60 nak ke 80 baru ada peningkatan caruman. Masa tu sebab risiko dah terlalu tinggi. Jadi kalau saya nak terangkan sikit manfaat ni, untuk kalau berlaku kematian waris dah dapat 300,000 ataupun berapa ratus ribu kenaikan ketika tu sebab dia ada peningkatan
pampasan yang saya yang terangkan tadi kan. Tak ada dekat mana-mana plan lain peningkatan yang macam ni. Tapi kalaulah berlaku cacat kekal ke atas diri pemilik polisi ni, dialah yang akan dapat, dia akan tengok mana sampai dulu. Meninggal, waris dapat. Cacat kekal, pemilik polisi yang akan dapat. Okay, so kalau dah tak boleh bekerja pun cacat kekal, MRTT dah cover rumah Cik Zahari dah cover penuh. Dapat 300,000, bolehlah bayar sementara nak tunggu MRTT selesai, bolehlah settlekan hutang-hutang yang lain, kos-kos sara hidup yang lain. Okay, untuk tabung sakit kritikal, dia pun dah ada juga cover sakit kritikal 100,000. 100,000 ni saya ambil yang tolak daripada 300,000. Dia boleh kalau tak nak ambil yang tolak, tapi bulanan dia mahal sikit. So saya ambil yang dengan keadaan gaji Cik Zahari. Saya tak nak, kita kalau boleh untuk tengok untuk tapak kewangan ni, sebenarnya dia takaful ni adalah tapak kewangan. Ni piramid kewangan. Sekarang Cik Zahari dah beli rumah dekat bahagian investment. Investment ni bahagian bumbung dia. Tapi tapak kewangan tak kukuh kalau tak ada dana pelupusan hutang, dana penggantian pendapatan. So agak-agak sangat bahaya tak? Kalau kita hanya ada bumbung tapi tapak tak ada. Betul bahaya. Kalau berlaku kematian cacat kekal, tak ada dana pelupusan hutang. Kalau sakit kritikal, tak ada dana penggantian pendapatan. So aset pelaburan kita ni akan mudah itulah kena lelong kan, hangus dan sebagainya. Sebab tu penting, dan kita nak bina tapak ni pun tak sampai 10% gaji pun. 10% minimum sahaja yang kita nak kena allocatekan untuk kukuhkan tapak kewangan kita. Sebab tu saya tanya gaji tadi supaya saya tak nak bagi Cik Zahari ambil takaful yang melebihi 10% gaji. Buat simpanan 10% ke bawah sahaja ikut keperluan. Jadi kalau berlakunya sakit kritikal, dapatlah 100,000 pampasan yang boleh gunakan untuk tujuan tadi. Dan dia ada manfaat tambahan. Kalau waris dapat tambahan lagi khairat kematian RM2,000. So kalau meninggal di Mekah ataupun Madinah ketika menunaikan haji dan umrah, waris dapat 2 kali ganda daripada jumlah hibah yang kita ambil. Kalau ambil takaful 300,000, meninggal di Mekah atau Madinah ketika menunaikan haji dan umrah, waris dapat 600,000. So kematian disebabkan kemalangan ni saya tak ambilkan untuk Cik Zahari sebab dia ada nak kurangkan bulanan tu. Saya rasa saya tak ambil. Oh sorry ni Cik Amir punya tadi, yang tadi punya klien tadi. Sini Cik Zahari punya, saya ambil yang 250,000 saja. Sebab kalau 300,000 sebab umur Cik Amir 34 tahun akan datang. Tadi klien tadi 28 tahun, so dia murah sikit. Cik Amir punya umur 34 tahun. So kalau ambil 300,000 dia dah lebih 10% gaji bersih Cik Zahari. So saya bagi yang 250, saya suggestkan ambil je yang 250,000 yang masih lagi di bawah 10% gaji. So hanya perlu menyimpan RM171.60 je untuk adakan, untuk sediakan dana pelupusan hutang, penggantian pendapatan ni 250,000 suku juta minimum. So tapi dia meningkat setiap 5 tahun 10%. Meninggal pada tahun ke-15, waris dah dapat 300, tahun ke-15, tahun ke-10 300,000, tahun ke-15 325,000. Ni salah ni. Sebab dia meningkat 10%. 25,000 sampai 10 kali kenaikan. Lepas tu dia ada badan haji, kalau tak sempat pergi haji pun dah ada takaful Great Eastern, dia akan ambil sikit beberapa persen daripada ni buatkan badan haji untuk kita. Tu dia ada waiver. Waiver ni maksudnya kalaulah menyimpan RM171.60 tu, menyimpan tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun akan datang terpaksa berhadapan dengan sakit kritikal tahap 3 ataupun 4, dah tak perlu menyimpan dah RM171 ni. Dia akan terus berjalan secara percuma sampai umur kita 60. Itu maksud dia waiver. Kalau kita menyimpan sendiri, sakit ke tak sakit ke kena teruskan menyimpan. Kalau tak memang tak ada duit simpanan, betul tak? Betul. So dengan ini solusi yang kita boleh buat
untuk adakan dana pelupusan hutang. Kita dah sediakan kepada waris ataupun kepada diri kita kalau berlakunya cacat kekal atau sakit kritikal. Cik Zahari rasa berat tak nak menyimpan RM171 ni untuk sediakan suku juta pelupusan hutang? Boleh je kot. Boleh? Boleh je. Sebab kita memang tak mampu. Kalau nak menyimpan sendiri dengan RM250,000, tadi 30 tahun RM200 pun tak capai RM100,000. Ini kan RM250,000. Berapa tu nak kena menyimpan kan? Rugi kalau kita menyimpan sendiri, tak allocate-kan sikit simpanan 10% daripada gaji ke dalam takaful, life takaful. Sebab kita nak kukuhkan tapak kewangan, sebab risiko tu kita tak tahu bila berlaku kan. Jadi takkan berlaku risiko baru kita dah terantuk baru nak tergadah. So sebab tu kena persediaan tu lebih awal. Saya sebelum beli rumah, saya sekarang ni saya beli rumah tu RM350,000. Tapi sebelum beli rumah 2 tahun sebelum tu saya dah prepare, dah sediakan dah perlindungan ni. Kalau orang macam Cik Zahari ada kenalan-kenalan yang nak beli rumah, walaupun dia planning nak beli rumah 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, dia dah boleh ambil siap-siap perlindungan ni. Sebab sayang kalau dia ambil lambat, bulanan dia akan meningkat. Sebab umur Cik Zahari, tarikh lahir Cik Zahari bulan 7. Sepatutnya kalau Cik Zahari ambil sebelum bulan 7, bulanan ni dapat kurang lagi tau. Dia meningkat caruman tu setiap bila sampai tarikh lahir baru bulanan meningkat. Sampai tarikh lahir baru bulanan meningkat. Sebab tu untung kalau kita ambil awal. Kalau walaupun kita nak beli rumah 5 tahun lagi, 10 tahun akan datang, prepare siap-siap, tak ada masalah. Sebab kita pun ada hutang lain kan, nak kena lindung. Bukan je hutang rumah, hutang lain pun kita nak lindung juga. Walaupun kita tak sempat nak beli rumah, kita tinggalkan RM500,000, setengah juta kepada waris contoh. Tak beli rumah lagi, 5 tahun, 10 tahun rancangnya nak beli rumah. Tapi kita dah sediakan takaful ni kepada waris RM500,000 contohnya. So bila ditakdirkan kita meninggal sebelum beli rumah, waris dapat RM500,000 tunai. So dia boleh beli rumah tak? Boleh. Dengan pampasan tu dia boleh beli rumah secara tunai. Itulah pentingnya manfaat takaful hibah lah yang kita boleh sebenarnya orang sebelum beli rumah pun dah boleh prepare benda ni. Tu Cik Zahari okey ke kalau saya buatkan tabung pelupusan hutang RM250,000 ni? Okey je. Okay, nanti saya bagi maklumat untuk isi untuk saya buat proses. Boleh? Okay. Boleh Pak. Okay, so alhamdulillah sebelum tu 9.30 sebab 9.30 saya ada meet up dengan tim. Okay, terima kasih Cik Zahari. Ada apa-apa soalan tak selain tu? Itu je kot. Cuma tak apalah kalau ada apa-apa yang tak faham tu saya contact Cik Puan Waida boleh kan? Boleh. Nanti apa-apa WhatsApp je. At least Cik Zahari dah clear kan? Clear tentang perlindungan MRTT yang dalam loan dan apa risiko, apa nak kena buat, apa planning. Dah clear kan yang tu? Okey Puan. Okay, so itu sajalah daripada saya. Terima kasih, insyaAllah. Nanti apa-apa boleh tanya je dalam WhatsApp. Okey Puan. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.